wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bertemu kita sekali lagi dalam kuliah subuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib dan menambah amalan-amalan sunat yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kita semua pada hari ini okey ke pagi ni? Okey. Kenapa tak ada kampung ke? Tak balik kampung lah. Saya baru balik daripada Rembau petang semalam. Balik sekejap, jam. Highway pun jam, jalan lama pun jam. Saya ikut jalan lama Mantin, jam juga. Banyak kereta balik. Ni nak balik sini pun juga jam. Nilai Seremban jam teruk highway. Simpang Renggam Gopeng, Simpang Renggam Gopeng, Simpang Renggam nak ke JB, jam juga teruk. Semua jam, gitu. Kampung ni dia tak jam, bagus kan? Alhamdulillah. Jadi pada pagi ni saya bawa tajuk yang telah ditulis oleh Haji Hambali dalam Facebook. Tajuk apa pun itu apa ya? Amalan yang sedikit, ganjarannya banyak. Amalan sedikit, ganjarannya Allah bagi banyak. Apa artinya tu? Okay, kita tengoklah. Saya ada senaraikan amalan-amalan yang hanya di-offer oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita nak ambil lah. Tak ambil, terpulanglah. Allah offer, tawarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Allah Ta'ala ni maha penyayang. Kita tak mampu ibadat macam orang zaman-zaman dulu. Maknanya zaman-zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu umur panjang. Kan, ibadat dia tu lama, banyak, beratus tahun umur. Kan, maknanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur pendek saja. Tak mampu nak menandingi amalan-amalan orang-orang yang dulu gitu. Jadi Allah Ta'ala bagi ganjaran, buat sedikit berlipat kali ganda pahala. Maka saya sebutlah satu-satu. Tuan-tuan akan tahulah bahawasanya tuan-tuan ni ikutkan ada can nak masuk syurga ni. Kalau ikutkanlah, sebab apa yang saya sebut ni tuan-tuan semua dah buat. Maknanya bila dah buat, ganjaran tu tak ada kat dunia, akan dikumpul dan akan disimpan di akhirat. Bila kita dah masuk syurga tuan-tuan sekalian, maka kita tak ada lagi semayang, tak ada lagi puasa, tak ada lagi zakat, tak ada lagi sedekah, tak ada, semua tak ada dah. Kita dapat rumah besar, kereta besar, bersenang lenang, tak ada kerja dah, bersukaria dalam syurga, tak ada dah. Apa yang kita buat sekarang kat dunia, dekat syurga tak buat dah. Kita bersukaria. Kan? Tak ada buat apa. Tak ada haji, tak ada umrah, tak ada dah. Bayang apa sekalian. Tak ada habis, tak ada. Tu sebab syurga tu mahal. Bila mahal, kita kena rebut atas muka bumi ni. Dia mahal.
Baik, yang pertama tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah buat setiap tahun ni, iaitu amalan sedikit ganjarannya luar biasa. Yang pertama, dalam bulan Ramadan kita dah tahu dah, bila sebut Ramadan ganjarannya besar. Ada lebih besar lagi dalam bulan tu, iaitu malam Lailatul Qadar. Dapat tak dapat kita pun tak tahu. Kita pun tak boleh agak kita dapat ke tidak malam tu. Dah 35 tahun hidup, 45 tahun hidup, tak dapat ke tidak. Kita kena cari malam Al-Qadar. Tuan-tuan, malam Al-Qadar tu turun satu malam saja. 10 malam terakhir satu malam saja. Bermakna Allah Ta'ala offer, siapa dapat rebut malam tu, aku bagi seolah-olah kau beribadat seperti orang yang beribadat 1000 bulan. 1000 bulan tu artinya 84 tahun. 84 tahun hari-hari ibadat. 84 tahun full time ibadat. 84 tahun kita hanya bangun tengah malam, sembahyang tahajud contoh, baca Quran malam tu, turun Al-Qadar, dapat ganjaran seperti orang yang beribadat 1000 bulan. Tuan-tuan dah buat selama 45 tahun. Kalau umur tuan-tuan 45 tahun, 60 tahun, tuan-tuan dah kumpul kok dapat setiap tahun. Tuan-tuan tak boleh bayang nanti di padang mahsyar besok tuan-tuan tengok amalan di mizan, banyaknya aku punya amalan ni. Mana dapat ni? Inilah dia. Aku buat sikit je tapi banyak dapat, ni dia. Bertimbun-timbun kita punya ganjaran yang kita tak sedar. Ni yang pertama tuan sekalian ya. Baik. Nombor 2 tuan sekalian, iaitu satu amalan yang kita buat, tak semua boleh buat tapi tuan-tuan buat, iaitu Allah Ta'ala bagi offer lagi. Lepas Ramadan cukup 30 hari tuan-tuan puasa tanpa gagal, maka Allah Ta'ala bagi satu offer, kan, offer letter kepada kita, iaitu berpuasa 6 Syawal, 6 hari je. 6 hari tu pula boleh selang-selang, tak straight pun tak apa. Mahal 6 Syawal tu, harga 6 Syawal ni mahal. Harga Al-Qadar tu mahal sebab balasannya syurga. Tuan-tuan dah buat setiap tahun sejak remaja, tuan-tuan buat 6 Syawal ni, saya pasti punya. Ayah saya kata 6 Syawal sejak dia remaja dia tak pernah tinggal. Ayah saya cerita lah, kau jangan tinggal 6 Syawal ni. Yalah, mak pun sama. Daripada remaja tu dah 6 Syawal. Sekarang dah umur 70, 73. Banyak daripada remaja dah buat 6 Syawal. Tuan-tuan, seolah-olah yang Allah offer pada kita dapat berpuasa setahun. Hari-hari puasa tuan-tuan sekalian. Kita hanya berpuasa 30 hari campur 6 hari. Allah offer kat kita dapat pahala orang yang berpuasa setahun. Tuan-tuan cuba kira kita puasa sehari tuan sekalian, full time puasa daripada pukul 6 sampai pukul 7 malam. Pahalanya besar. Sehari 360 hari tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi pahala 365 hari darab dengan 45 tahun. Ui, banyak tu saya kata. Tuan-tuan ni macam ada kelayakan masuk syurga. Bukan kata saya ni Tuhan, tidak. Maknanya nak tengok can masuk syurga tu macam adalah. Sebab banyak sangat pahala tuan-tuan ni. Banyak. Kan? Maknanya kita rebutlah. Tuan sekalian puasa 6 Syawal ni. Jadi dalam masa 2 tahun ni kita tak ada rumah terbuka. Maka ramai yang buat 6 Syawal tak boleh pergi raya. Ramai yang buat 6 Syawal 2 tahun ni. Bila ada rumah terbuka, payah nak buat. Nak buat saja rumah terbuka. Nak buat je rumah terbuka. Tak dapat nak buat. Maka Allah bagi offer 2 tahun ni. Buatlah. Okey, tak dapat buat juga. Baik. Maka Allah Ta'ala offer lagi satu. Offer lagi satu ni pula sehari saja dalam setahun. Sehari je offer tu. Tak lepih lah pula. Rugilah. Puasa juga. Tuan-tuan, puasa ni kita tak makan. Ini yang susah ni. Itu sebabnya bondo ni mahal. Sebab orang yang banyak puasa nanti
Allah Ta'ala bagi offer kat kita akhirat. Kau masuklah mana pintu-pintu yang kau nak masuk. Nama pintu Ar-Rayyan, pintu orang yang suka puasa. Kat Malaysia ni ada orang yang suka puasa, tuan sekalian. Quran tak suka baca, tapi suka puasa ada. Quran kurang, tapi suka puasa. Isnin, Khamis lah, puasa hari putih tak pernah tinggal. Tapi ada satu puasa yang Allah Ta'ala offer luar biasa ganjaran dia. Hebat. Ui. Allah Ta'ala tahu kita tak mampu nak puasa banyak. Allah Ta'ala tahu kita dosa banyak. Nak bagi dosa tu terhapus, Allah offer lagi puasa hari Ashura. Jatuh pada bulan Muharram. 10 Muharram saja. Ditanya, kenapa 10? Dah tak payah tanyalah, puasa lah 10 tu. Tak payah tanyalah kenapa 10. Telah digazetkan tuan-tuan sekalian 10. Puasa 10 Muharram. Dengan kita jaga mata, jaga telinga, jaga apa segala bagai. Daripada kita bersahur pukul 5.30, pukul 6 kita tahan puasa sampai buka. Maka bila kita buka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi ganjaran iaitu ampunkan dosa setahun yang lalu. Habis clear setahun yang lalu. Terlepas tak buat offer ni tuan-tuan sekalian. Allah offer banyak tuan-tuan sekalian. Selesai yang nombor 3. Saya sebutlah satu-satu kan. Maknanya saya tengok, banyak betul lah Allah offer ke hamba-Nya ni. Rebut ke tak rebut tak tahulah. Jangan tengok orang, tengok kita. Tak boleh buat. Okey, Al-Qadar tak pernah bangun 10 hari. Okey, pangkah. Tak pernah jumpa ustaz, contohlah kan. Tak pernah bangun pun. Tak pernah dengar Al-Qadar ni ada. Mungkinlah. Baik, pangkah. Tak dapat. Nombor 2 tuan-tuan sekalian, puasa 6 Syawal tak dapat buat dah. Ya Allah, tak larat dah. Okey, baiklah, pangkah lagi offer tu. Kan macam kita pergi pasar raya ada offer potongan harga kan tuan-tuan sekalian, pakaian 70%. Kita pergi sebab 70%. Kita pergi berebut-rebut, tak apalah. Tu dunia. Balasah je. Kan kita pun tak pasti 70% tu macam mana dia turunkan harga dia ataupun dia naikkan harga, dia turunkan balik. Kita bukan tahu. Tahu-tahu 70% tuan-tuan sekalian. Baik. Allah offer lagi, ni lagi dahsyat. Dia offer lagi tuan-tuan sekalian. Sebelum Muharram ada 1 bulan. Bulan ni orang yang pergi haji dia tak puasa sebab dia termasuk dalam haji. Dia tak puasa. Siapa pergi haji dia tak puasa, puasa ni. Namanya puasa hari Arafah. Orang haji dia tak puasa. Sebab ulama kata dia termasuk dalam haji tu. Maka orang yang tak pergi haji ambillah peluang puasa hari Arafah. Bila puasa hari Arafah ni 9 Zulhijjah. Jangan puasa 10 Zulhijjah, rajin. 9 nak puasa, 10 nak puasa, dibantai 11, 12, 13 puasa tu. Kenapa? Sukarlah puasa. Dah tak boleh. Sebab itu hari haram. Sehebat mana pun Allah Ta'ala kata haram, jangan buat. Haram. Jangan buat. Lepas Ramadan, takbir raya, 1 Syawal, puasa lah deh. Kenapa puasa? Suka puasa lah, malas lah apa nak sambut-sambut raya ni. Dah terbiasa 30 hari. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Waktu haram. Jangan puasa. Ni Allah offer lagi pada hamba-Nya yang banyak dosa ni. Apa dia? Tuan-tuan puasa hari Arafah. Bila ni? Tahun depan lah. Kena ambil kalender tabung haji ke, kalender bank Islam ke, kalender berakyat ke, kalender yang tepat, kalender kuda tu. Kalender kuda tu kan, pangkah kan. Okey, ni puasa hari Arafah pangkah, aku set kan. Jangan terlepas ni. Jangan terlepas. Sebab Nabi kata, puasa hari Arafah siapa yang buat, tuan-tuan sekalian, hebatnya iaitu hapus dosa setahun sebelum, hapus dosa tahun depannya. Tu pula. Ui. Kerja kita ni buat Allah Ta'ala kasih clear dosa kita kan. Dosa kecil, dosa besar tidak. Dosa besar kena taubat.
Macam orang berzina tuan-tuan sekalian, dia tak boleh puasa hari Asyura terpadam zina tu. Dia kena bertaubat nasuha. Aku tak nak buat lagi zina ni. Menyesal kenapa aku berzina dengan budak tu. Menyesal sungguh. Gitu. Sepatutnya kalau ada saksi 4 orang, dia tu kena rotan 80 kali. Tapi tak ada, maka taubatlah. Patutnya kena rotan di khalayak ramai. Orang tengok, kenapa dia tu? Inilah dia berzina dengan perempuan yang belum kahwin. Dia pun tak kahwin. Apa hukum dia? Kena rotan 80 kali. Yang tengok insaf. Tahu kena rotan. Gitu. Kalau dia dah kahwin, berzina dengan orang, dia kena rejam sampai mati. Dia khalayak ramai. Tapi tak ada benda tu, maka taubatlah. Menyesal sungguh. Aku bini dah ada. Main dengan bini orang contoh. Dosa besar. Zina. Mana boleh dia taubat hanya dengan puasa hari Asyura? Tak boleh. Dia kena bertaubat betul-betul, nangis, menyesal, tak akan buat lagi. Ya Allah, kau ampunkan dosaku, ya Allah. Allah ampunlah, insya-Allah. Zina, minum arak, main judi, semua-semua tu lah. Jadi puasa Arafah tahun depan, tuan-tuan bersedialah tahun depan. Sehari Allah offer kepada hamba-Nya yang lemah macam saya. Lemah tuan-tuan sekalian, lemah. Saya jumpa jemaah tabligh dekat Senawang Perdana. Ya, dia sewa homestay saya. Kan, dia sewa homestay sebut 2 bulan. Saya kata kita sewa homestay tak berbulan-bulan. Kalau berbulan-bulan banyak duit dia, maka kita bagi lamsam je. Nak bukan cerita homestay tu. Dia kata, mak kita siang kami tak duduk rumah homestay apa tuan. Kami ni lepak kat surau je. Balik je baru makan minum tidur tu je. Sewa 2 bulan. Ada 6 orang. Saya kata korang ni bagus. Korang ni banyak buat kerja agama. Saya kata dekat tu lah tuan yang menyewa homestay saya tu. Tak ada tuan, saya ni lemah ya, dia kata. Baru nak belajar agama ni, dia kata. Banyak cabaran, dia kata. Kita ni nampak yang macam ni, tapi lemah, dia kata. Kadang-kadang dia pasang surut, kejap dia okey, kejap dia turun. Macam tu lah manusia, tuan sekalian. Kejap baca Quran banyak, besok tak baca pula. Hari ni semangat buat sembahyang Duha 8, besok buat 2 je. Memang macam tu lah kita, tuan sekalian. Sebab kita manusia. Jemaah tabligh tu kan. Terima kasihlah sewa rumah saya barakah. Saya katakan kat dia kan, barakah. Bila dia sewa rumah kita 2 bulan, tuan sekalian, ada pula bertubi-tubi orang nak sewa homestay kita pula. Sebelum ni tak ada langsung, saya kata. Bila dia masuk je bulan sekalian, orang telefon, ada kosong tak? Bulan 10 tak ada. Tiba-tiba je kali orang lain telefon, tengok, saya kata barakah korang masuk homestay saya ni buat kerja agama, saya kata. Kan? Barakah lah tuan sekalian. Sebelum ni mana ada orang nak sewa, tak ada. Bila dia masuk, orang telefon nak masuk. Bila tak ada orang telefon kita. Barakah tu, nampaklah barakahnya. Bukan nak cerita homestay tu, tak. Kan? Bukan kat sini homestay kita. Wah, Senawang sana jauh. Kita pun poning nak urus macam mana kan? Habis ya puasa hari Arafah. Buat 1 hari saja. Baik. Tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan sekalian, tak tahu nombor berapa dah. Ini lagi dahsyat Allah offer. Bila Allah offer paling dahsyat tuan sekalian, ada surau bila macam itu, dia lebihkan minit tu bila subuh. Dia lebihkan minit. Kan, biasa bila lepas azan subuh tuan sekalian 10 minit, tolak 3 minit, tinggal 7 minit. Kelang kabut orang datang sembahyang sunat sebelum subuh ni. Allah offer yang paling nyata sekarang. Orang berlari-lari nak buat sembahyang sunat fajar ni, ataupun sembahyang sunat sebelum subuh. Ada surau tu 15 minit dia bagi. Orang datang sembahyang sunat sebelum subuh dulu. Orang datang tengok, panjang masa lagi ni, sembahyang sunat sebelum subuh. Semua dah clear sembahyang sunat sebelum subuh. Baru bila tengok bunyi tuan sekalian, baru dia qomat.
Kenapa orang yang datang masjid surau dia kalau boleh tak nak tinggalkan sembahyang sunat sebelum subuh ni? Sebab dia dah tahu Allah offer luar biasa. Offer ni luar biasa tuan sekalian. Tuan-tuan nak tahu kita dah dapat kemanisan ibadah? Apa tanda kita dah dapat kemanisan ibadah? Bila kita tertinggal amalan tu, kita rasa tak sadar hati tuan sekalian. Maknanya tuan-tuan dah rasa kemanisan. Kita pergi kerja, sembahyang duha tak buat lagi lah. Dah ada manis tu. Ada manis dah. Kan? Dah ada manis. Bila tertinggal, besok Allah semalam tak sampai lah. Ya Allah sibuk warna. Dia rasa resah. Manis tu dah dapat. Tuan-tuan pergi masjid azan, nak capek-capek sembahyang sunat sebelum subuh kan. Maknanya kita dah ada kemanisan beribadah. Sedap ya. Tak buat rasa resah. Sembahyang jemaah tuan-tuan sekalian. Hari tu tak dapat sembahyang subuh jemaah, ya Allah resahnya. Rasa hilang motivasi ataupun tak lengkap ibadat bila kita tak sembahyang berjemaah subuh. Bagi kita tak lengkap hidup kita hari itu. Maknanya tuan-tuan dah dapat kemanisan beribadat. Ada orang buat tak tahu, ya biasa ya, tinggal lah macam tu kan. Tuan-tuan kalau ada macam tu, maknanya Allah Ta'ala dah bagi pada tuan-tuan kemanisan dalam ibadat. Tuan-tuan, solat fajar ni tuan-tuan sekalian lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya dunia ni tuan-tuan sekalian, kalau ditaksirkan infinity tau. Kalau 1 trilion pun tak dapat kita nak sebut 1 trilion, sebab terlampau dunia ni punya harganya lebih daripada 1 trilion. 1 bilion 1000 juta, 10 bilion 10,000 juta, 100 bilion 100,000 juta, 1 trilion 1 juta. Nak sebut pun tak berhenti dah. Maknanya tuan-tuan nanti tengok dekat akhirat, tuan-tuan kalau tak buat yang atas yang saya sebut tu, tak buat puasa tak ada, semua tak ada tu, konsisten solat sunat sebelum subuh every day tanpa gagal, tuan-tuan ke akhirat jadi jutawan. Nak sebut ni, berebut-rebut orang buat sembahyang sunat sebelum subuh sekarang ni kan. Tu sebabnya bila tinggal 2 minit, Bilal jangan qomat dulu, tunggu tengok ada orang sembahyang sunat dia. Tapi bila dah tiba masa dah bunyi, qomat lah. Kan? Buat macam mana kan? Itu peraturan dia. Tompek saya tu kalau Bilal dia tak ikut peraturan, kenalah komplain. Jemaah komplain tu. Komplain tu bertempat lah kan. Dia jumpa kita, Ustaz, bagitahulah Bilal tu ada 3 minit lagi, tak payahlah apa tu qomat. Kami ni nak semayang ni tak sampai. Kalau tak sampai 3 minit tu sempat. Tapi bila dah qomat, kelang kabut lah kami. Yalah, kita bawa mesyuarat. Bilal tengok jam kat dinding, bila dah kosong baru qomat. Apa pun tengok belakang dulu. Macam tu. Ada satu tempat saya pergi, Bilal tak bangun-bangun, dia duduk je. Rupa-rupanya Bilal di tempat tu dia mengikut arahan imam. Imam kata bawa jalan. Macam tu pula. Maknanya imam yang memberi signal kepada Bilal. Walaupun dah kosongkan, dia duduk je. Imam dah clear semua, dia keluar dari bilik, jalan qomat. Jadi yang sebut saf tu bukan Bilal, yang sebut saf tu adalah imam. Saf imam sebut. Macam tu. Kalau Bilal sebut pun tak masalah, tapi imam yang sebut. Tutup semua handphone. Okey, semua tutup. Jangan semua silent je. Imam bagi hari-hari setiap fardu mesti disebut. Tutup handphone, silentkan, tutup terus. Kalau bunyi tolong tutup. Semua pakat-pakat barulah nak tutup handphone. Kan? Kalau tidak macam-macam bunyi. Lagi-lagi kelas sembahyang subuh tuan-tuan sekalian, berbunyi-bunyi tuan-tuan sekalian, lagu Sudirman balik kampung tuan-tuan sekalian. Bayang. Tak tutup susah. Okey, itu solat sunat fajar. Sunat fajar tu kan.
Kan? Sempat lah. Tapi ada satu surau banyak cuma 2 negara lah. Lalu sampai setengah jam lah ada boleh. Ya, betul. 2 negara lah. Boleh? Jadi jangan bola. Betul. Setengah mengatakan bahawa kita boleh sembahyang melakukan macam kita sembahyang hari-hari. Boleh? Maksudnya fajar ini kita tak pernah tinggal. Okey. Tapi hari itu kita datang orang dekat rumah dah. Okey. Okey. Lepas sembahyang tu ada ustaz mengatakan kita boleh sembahyang untuk sunat fajar. Ganti balik. Betul. Ganti. Sebab kita dah buat hari-hari. Kita buat. Yes, betul. Betul. Kecuali kalau dia tak buat. Dia tak perlu ganti. Macam tu. Lepas subuh dia pergi belakang. Selok-eloknya buat kat rumah lah. Kalau buat kat belakang orang tengok, dia buat sembahyang apa ni, nanti jadi fitnah pula. Buat kat rumah lah. Sebab dia tak nak meninggalkan sembahyang sunat sebelum subuh. Sebab dia dah beramal bertahun-tahun, tiba-tiba hari tu dia terlewat, tuan-tuan sekalian. Dah qomat, maka iman pun dah naik, dia pun Allah sedih, habis boleh digantikan. Bukan qada, ganti. Maksud dia sembahyang selepas tu. Supaya tidak tertinggal. Terima kasih je. Bagus tu. Memang tapi tak tahulah ya ramai yang buat ke tidak, wallahu alam. Tapi ada juga yang buat. Okey. Baik. Tonton sikit lagi ya. Woi, saya biasa berhenti 6.56 ni. Syuruk berhenti ya. Kan. Biasa macam itulah, atau 7. Baik tuan-tuan sekalian, seterusnya tuan-tuan sekalian, Allah offer lagi satu ibadat yang tuan-tuan dah buat dah ni. Cuma nak bagi tahu ibadat ni di mana Allah Taala offer melalui Rasulullah SAW. Apa dia? Semayang fardu isyak dan subuh berjemaah. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan sekalian? Ada orang semayang isyak ni dia tangguhkan sehingga dia nak buat tahajud. Boleh, tak ada masalah. Tapi mesti niat betul-betul. Saya lewatkan isyak ni sebab saya dah mengantuk sangat, dia kata. Tak apa, boleh. Ngantuk sangat, maka dia niat, dia tidur. Dia eloknya kalau terlampau ngantuk sangat, tidur sekejap. Kalau terlampau, tetapi kalau dah habis waktu, tak boleh. Kan? Ngantuk sangat, memang tak larat dah. Kan? Tidur sekejap je. Tapi bahayanya, bila tidur sekejap, takut tidak dapat semayang dengan apa yang dalam waktunya. Tuan-tuan, yang nombor yang seterusnya ialah tuan-tuan sekalian, semayang jemaah ni dia tak kata semayang kat masjid. Jemaah ni dia tak kata semayang jemaah kat masjid. Semayang dekat mana-mana pun tak apa, asal jemaah. Cuma yang lebih baiknya semayang di masjid. Kalau tuan-tuan nak semayang jemaah kat rumah bersama isteri, boleh. Tetapi bagi lelaki, dia tak boleh beramal selalu macam tu. Hari-hari nak semayang dengan isteri. Sedangkan tempat semayang seorang lelaki adalah di masjid yang lebih utama. Sebab ada ustaz bagi tahulah, ada ustaz lah. Ustaz ni kita iktiraf lah keilmuannya. Orang tanya, ustaz, boleh ke saya ni nak sembahyang jemaah kat isteri kat rumah? Sedangkan yang saya tahu, orang tu tanya, yang saya tahu lelaki ni tempat utama sembahyang di masjid. Apa jawab ustaz tu? Sebenarnya memang tempat kita lelaki di masjid, hanya sembahyang sunat di rumah. Cuma sekali-sekala, dia kata. Jangan selalu, dia kata. Sekali-sekala dalam masa beberapa bulan tu, ada sekali je nak bersama dengan isteri. Tuan-tuan, isteri kita ni bila dia beriman dengan suami, dia rasa terlampau seronok bila suami jadi imam belakang dia. Di depan belakang. Dia suka sangat. Gitu. Tapi tak boleh selalu. Cuma waktu PKP ni dah jadi selalu. Ketika kita tak boleh datang masjid, maka kita semayang jemaah di rumah. Tuan-tuan, semayang subuh tadi, tuan-tuan semayang subuh malam tadi tak bangun tahajud kan? Contohlah, Allah bagi peluang lagi, tuan-tuan semayang subuh berjemaah seperti orang yang solat satu malam penuh. Orang tu berdiri semayang sunat tu daripada pukul 7 malam sampai 6 pagi. Tuan-tuan hanya semayang subuh berjemaah sahaja. Tuan-tuan sama taraf dengan orang yang semalam penuh hanya semayang subuh berjemaah. Ya. Tuan-tuan,
Kita daripada dulu dah ajak orang kampung, orang taman datang penuh, tapi tak penuh kan. Kita nak kata apa tuan sekalian? Bukan mudah sembahyang subuh jemaah ni. Kono pula sekarang subuh dah awal 5.50 lagi teruk nak sembahyang. Anak kita nak kejut 5.50. Dulu pernah 5.40. Lagi dahsyat tuan-tuan sekalian. Oi, nak kejut anak kita. Kita tak apalah bangun. Kan? Susah subuh ni tuan-tuan sekalian. Sebab ganjaran tu, ganjaran dia apa? Itulah dia. Seperti orang yang bangun malam sepenuh malam. Tetapi bila sembahyang isyak pula tuan sekalian, Allah offer setengah malam je. Tuan-tuan malam tadi sembahyang isyak berjemaah bersama imam, maka dengan ikhlas mencari redha Allah, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran sembahyang malam setengah malam, pukul 12.30 malam sampai 6 pagi, dapat pahalanya. Kan? Ada orang lepas maghrib dia balik dia makan, terlupa nak sembahyang isyak jemaah, dah tertidur. Risiko bila balik rumah ni lepas maghrib tu, sebab masjid anjurkan kuliah maghrib duduk sekejap tuan-tuan sekalian. Okey, ganjarannya amat besar. Maknanya Allah bagi ni offer banyak, offer. Tuan-tuan ambil dah. Kan? Cuma tuan-tuan sekalian, dia jadi muflis, hilang semua. Hadis lain sebut. Ni yang bimbang ni. Manusia ni dah buat semua tuan-tuan sekalian, punya amalan bagus, sampai di akhirat jadi muflis pula, kata Nabi. Siapa dia ni? Orang yang mencerca manusia, yang menghina manusia, yang mengumpat manusia. Muflis di akhirat, habis. Ini yang kita bimbang. Kan? Maknanya kita punya amalan bagus dah, tapi amalan buruk pun ada juga. Muflis. Kita fitnah orang, muflis kita ke akhirat. Kita hina orang, muflis kita di akhirat. Ni yang kita takut ni. Kita jaga tuan-tuan sekalian. Yang ni pun kita buat, jangan muflis di akhirat. Baik tuan-tuan sekalian, ada sikit lagi nak saya sebut tuan-tuan sekalian, iaitu satu amalan yang tuan-tuan kalau boleh jagalah baik-baik amalan ni. Ni mungkin yang terakhir saya sebutlah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi offer ni kepada hamba-hambanya, iaitu yang suka menyambung tali persaudaraan, yang tidak memutuskan. Allah bagi tahu dalam surah Ali Imran tuan-tuan ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hujung tu jangan berpecah belah. Kita ni tali tuan-tuan sekalian, jangan kita putuskan, dapatkan. Allah kata orang yang menyambung tali persaudaraan melalui Rasulullah SAW, umur tu akan dipanjangkan oleh Allah. Orang yang sentiasa menyambung tali, sambung tali persaudaraan ni, yang paling simple 2 saja. Simple, maknanya banyak lagi menyambung tali persaudaraan yang berat-berat. Saya sebut yang simple. Tuan-tuan selalu menyambung tali persaudaraan, tak memutuskan, tidak berpecah belah antara kita kat kampung kita, kat taman, adik-beradik, suka sambung silaturahim. Yang pertama apa tuan-tuan sekalian? Cara sambung yang paling mudah, iaitu melemparkan senyuman. Senyum suka. Bila orang masam dengan kita memutuskan tali persaudaraan tu. Dia masam dengan kita jumpa dia masam. Apa sebab dia masam kat aku? Dah. Tali tu tak boleh nak sambung. Jumpa kat kedai, dia tarik muka dengan kita. Tali tak boleh nak sambung, tak boleh. Kita senyum kat dia, dia pula masam kat kita. Kenapa ni? Dia tak ngam. Kita senyum, dia senyum. Sambung tali persaudaraan yang Nabi kata umur itu dipanjangkan. Tapi dah pakai mask tak boleh senyum lah. Guna mata je lah macam dia kan. Buntang, tak apalah. Yang kedua, memberi salam. Assalamualaikum. Sambung tali persaudaraan. Tiba-tiba dia tak nak jawab. Tarik muka juga. Memutuskan tali persaudaraan. Tuan-tuan, amalan kita ni tidak diangkat oleh Allah Ta'ala bila kita bermusuhan antara manusia. Takutnya kita bermusuh kita dengan jiran, dengan adik-beradik,
dengan jemaah masjid surau, dengan komuniti, dengan rakan sejawat, bermusuh saja. Nak bergaduh kita, bahaya. Itu yang ringan. Apatah lagi menyambung tali persaudaraan yang berat-berat. Apa dia? Pergi ziarah rumah dia, sambung tali persaudaraan. Belanja dia makan, sambung tali persaudaraan. Kan? Jenguk dia sakit, sambung. Kita nak sambung tali, jangan kita putuskan tali tu. Kita ni banyak ibadat tapi suka memutuskan tali persaudaraan. Kita bimbang amalan kita Allah tak terima. Kita bimbang. Takut kita, tuan sekalian, kita banyak semayang bagus, tapi jangan memutuskan tali persaudaraan. Tu nak sebut. Okey? Baik. Yang terakhir, ada sikit masa lagi. Last, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, bila ini antara yang paling offer Allah Ta'ala, yang bagi saya antara yang baiklah, terbaik, antara yang terbaik, iaitu Allah offer ke hamba-Nya satu pahala yang terus mengalir bila mati. Ini lagi dahsyat. Tuan-tuan, dalam surah, saya sebut surah Al-Munafikun ayat 10. Biasa imam bacalah. Tuan-tuan, bila orang mati, bila orang tu mati kan, tiba-tiba dia minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, boleh tak engkau panjangkan umur aku, kau drag sikit masa, aku nak kembali balik ke dunia. Kenapa pula dia kata? Aku silap ya Rasul, menyesal. Kenapa aku dulu baru menyesal. Tuan-tuan, orang dalam kubur tu dah tanam, dia minta pada Allah Ta'ala, boleh tak keluar balik, aku nak buat amalan ni. Dia bukan buat amalan solat, dia tak minta solat, dia tak minta zakat, dia tak minta puasa, dia minta pergi haji, tak. Dalam ayat tu kata, orang yang dah masuk kubur, ya Allah, boleh tak kau kembalikan sedikit masa lagi untuk aku hidup, aku kembali ke dunia, sebab aku dah tahu punya ganjaran yang besar bagi orang yang suka bersedekah. Dia nak hidup balik atas muka bumi ni sebab nak bersedekah. Sebab sedekah, tuan sekalian, dalam kubur terang kubur dia. Bukan dia nak naik balik nak semayang, tak. Nak bersedekah. Nyosah sungguh dia kata, kenapa aku tak bersedekah atas muka bumi dulu, ya aku dekut, ya Allah, dia kata. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, pahala yang mengalir ni ada 3 yang Allah Ta'ala offer lagi. Pertama yang sedekah tadi, namanya wakaf. Tuan-tuan, wakaf buat masjid ni, tuan-tuan mati, pahala yang mengalir. Kan? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang tuan-tuan tinggalkan ke anak. Kata orang, kita bukan ustaz ajar orang. Ustaz jangan kira kita ustaz tak ustaz. Ustaz cara dia. Kita ayah, kita tinggalkan anak yang soleh, yang kita ajar dia ilmu. Apa ilmu apa? Ilmu yang kita ajar pada anak kita ialah ilmu syahadah bila dia lahir. Tu ilmu yang pertama kita ajar dia. Pasti dia akan dongak. Allah bagi dongak. Baby tu keluar, tuan sekalian, kita angkat. Apa kita buat, tuan sekalian? Kita azankan dia. Kita ajar syahadah kat dia. Bila dia dah bosan dengan Islam, sebab kita azan kat telinga dia. Kita yang azan tu, jangan bagi orang azan. Anak lahir saja kita azankan. Itu ilmu pertama kita bagi ke anak. Mengalir pahala kita bila dia beramal dengan Islam. Tu ilmu pertama. Ilmu kedua, 3 banyaklah. Ajar dia basuh kencing dengan betul, ajar dia baca alif bata contoh, ajar dia supaya beradab dengan orang tua, kita ajar dia kalau jumpa orang bagi salam, dia buat. Anak kita bila dia buat, kita mati, selagi dia buat mengalir kat kita. Ayah ni, mak jangan cerita lah, mak pun macam-macam, bebel mak tu ada ilmu. Bebel mak kita kat kita kan, cakap macam-macam ni, itu ilmu. Kita pun dengar, ya betul lah dulu mak aku cakap macam ni, kita amal. Mengalir dalam kubur. Dan yang terakhir, tuan sekalian, yang mengalir ini confirm apabila tuan-tuan mati, 5 anak tuan-tuan semua soleh yang mendoakan tuan-tuan, dia mengalir tahu dalam kubur walaupun dah mati sampai hari kiamat. 5 soleh mendoakan tuan-tuan. Anak tuan-tuan bila dia doa pada tuan-tuan, tak habis lagi doa tu, terus sampai kepada kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina, doa tu kan.
doa kepada mak ayah, tuan-tuan, malaikat terus menerus live hantarkan doa tu kepada kita. Pesan ke anak supaya tolong doakan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dah pukul 7, mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan untuk saya jugalah. Okey, ada beberapa amalan-amalan yang sebenarnya banyak lagi, sebenarnya bukan banyak lah, ini yang saya sebut lah yang kita selalu buat, di mana Allah Ta'ala tahu kita tak mampu buat banyak, maka dia bagi kau-kau punya, buat sikit ganjarannya besar. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, cukuplah sekadar untuk ini. Saya mohon kemaafan. Kita jumpa di siri-siri kuliah subuh ke maghrib akan datang. Wallahu a'lam. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.